بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. Yang mulia Tuan Imam Masjid dan juga yang mulia kepada Tuan Pengerusi Masjid dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid. Masjid ini nama masjid apa? Masjid Sipang 4. Oh, Sipang 4, kampung apa dah? Sipang 4. Parik balik pulau. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum daripada kita meneruskan jawapan daripada beberapa soalan yang telah dibentang tadi hubungan dengan masalah agama, terlebih dulu kita rombongannya memohon maaf dan juga ampun daripada saudara-saudara kerana sedikit terlewat masa. Apa boleh buat? Nah, kehendak hamba tak sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau bagaimana sekalipun selamat di dalam perjalanan, dan sebenarnya yang singgah ni sebagai apa? Laluan. Nah, untuk mensapi kepada Aceh, dan juga disapi itu sebagai tunaikan permintaan saudara di sini. Bahkan dikatakan kali pertama lah yang singgah di sini. Tak kali pertama? Ya. Alhamdulillah, walau bagaimana sekalipun takdir dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu bersua antara kita dengan saudara-saudara yang di sini. Semoga-moga pertemuan kita pada malam ini walaupun masa yang sedikit dan genting, semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi barakat majlis yang seperti ini. Dan alhamdulillah, syukur kita sekali lagi di atas mengizinkan untuk kita menyampaikan sedikit hubungan dengan masalah yang dibentangkan tadi, iaitu masalah yang pertama katanya masalah yang berkaitan dengan talqin, yakni talqin orang yang sudah mati yang dimaksudkan. Nah, sebab apa disoalkan? Kerana masalahnya ada yang mengatakan boleh, begitu. Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi sebelum daripada kita nak meneruskan jawapan yang telah kita dengar daripada soalan tadi, terlebih dulu kita mengingatkan bahawa masalah ini setengah daripada masalah khilafiyah antara ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan kita perlu ingat bahawa apabila di kalangan ulama
ada khilaf, itu merupakan rahmat bagi kita. Tidak jadi bergaduh. Tapi yang kita bergaduh tu, itu masalah kita kurang faham dalam masalah khilafiyah. Nah, sebab mana kata apabila ikhtilaf ulama itu adalah rahmat, jadi boleh saja pilihan bagi kita mau nak amalkan dengan yang kata boleh, dan boleh juga kita nak amalkan dengan yang kata tidak boleh. Tapi dengan cara kita faham lebih dahulu. Nah, begitulah khilaf ulama, bahkan kebanyakan masalah-masalah siapa berkait dengan masalah sembahyang jenazah, masalah talqin tadi, dan banyak lagi masalah-masalah yang dikatakan khilaf antara ulama rahimahumullahu ta'ala. Antara sebab-sebab dan punca-punca daripada khilaf, nah, di antaranya sebab daripada kata satunya dia panggil tidak ada nas yang jelas dan nyata. Menyebabkan daripada situlah masing-masing istimbat. Nah, daripada hadis. Antara lain, kita ambil dulu talqin. Nah, kita maklum kalimah Arab. Laqana yulaqinu talqin. Arti mengajarkan, memberitahu, ataupun mengingatkan. Sebagaimana datang sepotong hadis Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin ajalah kamu akan segala yang mati daripada kamu, la ilaha illallah. Baik, jadi tempat yang jadi perselisihan ulama tentang memakai pengertian mautakum. Mauta, kalau orang mengaji dari segi lughah, mauta jamak daripada perkataan mayyit ataupun mait. Lughah mayyit ataupun mait. Maka kebanyakan kita orang Melayu ambil daripada hak luar kata mait, lalu kita panggil mayat. Di sini panggil mayat tak? Panggil mayat? Kau panggil mayit? Mayat jadi bermakna kata asal lughah mayit. Kau nak panggil tu Arab luar tu mayit. Semayat atas mayit. Jangan guna. Kalau kau petani guna semayang mayat. Mari daripada lughah mait. Mait bila kita itibak baris tengah mayat. Supaya sabr. Bila kita bercakap sabar. Tidak. Asal kalimah sabr. Kan mati tengah. Maka kita cakap jadi bukan Melayu sabar. Begitu mait jadikan Melayu mayat. Itulah. Jadi dalam hadis tadi, mautakum jamak daripada perkataan mait ataupun mayit. Maka apakah makna mayit dalam hadis tadi? Setengah memberi arti asal makna hakiki bagi mayit itu mamata haqiqatan, iaitu mereka ataupun orang yang mati ia sungguh dengan bahawa dicabutkan roh. Tu yang dimaksud kita dah kata mayat. Mana orang yang mati dengan bahawa dikeluarkan roh dari jasad. Tu maknanya yang hakiki. Kemudian setengah pula pakai makna istiamalkan mayat mauta di situ dengan makna al-ayilina ilal maut. Orang-orang yang hampir mati. Ataupun dengan kata lain, man hadarahul maut. Orang yang hampir mati. Jadi daripada kalimah mauta, jamak daripada mayit, arti dua. Arti hakiki, makna aslinya, orang yang mati keluar roh dari badan. Makna yang majazi,
Iaitu orang yang hampir mati. Jadi bila kita faham dua arti itu, dari hadis tadi, ajarlah kamu, talqinlah kamu akan orang-orang yang, nak terjemah macam mana? Kalau turun makna hakiki, akan orang-orang yang mati daripada kamu muslimin. Satu kawan kata, Murad, ajarlah kamu akan orang yang hampir mati. Daripada situlah mari khilafnya, hak maksud kata hajarkan orang yang mati, inilah ba'da dafni. Lepas daripada tanam mayat, dikebumikan. Hak yang kau pertama kata, murad dengan yang mati situ, yang hampir mati. Arti kita talqin ke orang yang hampir mati. Kita pergi ziarahi saudara kita yang sedang sakit, pada zan kita bahawa ia akan meninggal. Kita ucapkan di sisi dia, La ilaha illallah. Apabila dia dengar, sama ada dia ikut kata bersama ataupun dia tidak pun cukup bagi kita. Tak mesti kita tekan paksa dia ucap. Tak mesti kita hanya pergi ucap di isi dia. La ilaha illallah. Sekiranya dia tidak bertuturkan yang lain, kita diam. Karena kadang-kadang orang yang di dalam sakit yang berat ni, terkadang tak kuasa dia nak ucap. Tapi walaupun tak kuasa dia nak ucap kerana dia berat dalam perasaan dia, tapi dalam simpanan kita orang mukmin setia ada. Sentiasa ada. Tengok ni, sama ada ketika kita berucap, ketika kita solat, ketika kita diam, bercakap dengan kawan dan sebagainya, makna bagi ucapan La ilaha illallah sudah tetap dalam hati kita orang mukmin kan. Cuma nak satu kelebihan yang sebab boleh kata setengah ulama kata orang yang mati di situ orang yang hampir mati, kerana kaedah nak pakai perkataan majaz dia kena ada qarinah yang memalingkan. Kerana makna yang asal mayit ialah orang yang mati sungguh, orang yang keluar roh daripada badan, tu makna hakiki. Apabila lagi nak pakai makna lain daripada tu, mesti dia kena ada qarinah yang memalingkan daripada makna hakiki kepada makna yang lain. Kalau itu qarinah dia ambil daripada satu hadis pula, siapa-siapa adalah akhir kalamnya La ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa yang akhir kalam La ilaha illallah dakhalal jannah, mana siapa situ? Orang yang hampir mati. Kerana kita masih hidup begini, kerana kata berapa banyak kita bercakap, kita guna kelima hari-hari cakap dan kata berapa ratus kelima, berapa ratus perkataan macam-macam kan. Bila akhir sekali kita nak meninggal dunia, akhir dengan La ilaha illallah, sama ada mati, tak mati pun lepas pada kita ucap La ilaha illallah, diam. Tak ada bercakap apa-apa selepas tu. Takdirkan kita lelap, lena, petani panggil jenera. Selepas pada tu juga meninggal dalam keadaan lena begitu. Namanya akhir kalam. Ataupun seorang itu lepas pada dia bercakap La ilaha illallah, berlaku kemalangan. Selepas kena kemalangan, tak dapat bertutur. Sebulan meninggal. Akhir kalamnya La ilaha illallah juga. Bukan arti akhir kalam lepas pada La ilaha illallah, mati. Yang tu baru panggil akhir kalam. Tak, muraknya tak ada dah kita cakap selepas pada dunia, tengok mati. Maka tak kala gitu, ambil daripada situlah, mari tafsir kata, laqinu mautakum la ilaha illallah, ay man ihtadarahul maut. Ada man hadarahul maut, ataupun al-ayilina ilal maut. Ajar kamu akan orang mati, orang yang hampir mati. Supaya himpun dengan hadis tadi, supaya akhir kalam dia itu La ilaha illallah. Itu kaum tu. Maka di isi kaum tu, mana kata dia, tidaklah ditalkinkan lagi. Tu kaum tu. Maka bagi orang yang nak amal yang tu, tak ada masalah, amal.
tapi jangan melarangkan yang lain. Jadi masalahnya kerana larang. Itu tak boleh kerana masalah khilafiyah. Kemudian balik satu kaum lagi kata, muraknya ialah la ajal la ilaha illallah bagi orang yang mati. Mana lepas pada tanam. Bermakna kita himpun dua. Boleh. Ketika dia sakit nak mati, kita memperdengarkan dia. Selepas pada dia mati, bila dikebumikan, kita baca pula. Kerana ada hadis lain pula. Ini balik ada aman. Ada aman. Kerana ada hadis lain pula. Yang menunjukkan atas kita itu bukan sekadar dibolehkan. Kalau ibarat kita ada yustahabbu. Ataupun dengan kata lain, mustahabbun. At-talqinu ba'da dafni mustahabbun. Digalakkan. Itulah hal kita dah aman tu. Patut ada pula beberapa hadis. Maka beberapa hadis yang balik tak aman tu kerana ditilik memakna kepada hadis tu ialah dhaif. Maka dia tak berhujah dengan dia. Maka diam. Tapi bagi kaum ni pula, hadis sungguh pun hadis dhaif min fadailil a'mal boleh diamalkan. Ittifaq ulama tentang kita nak amal dengan kelebihan-kelebihan amalan, boleh amal dengan hadis yang dhaif. Apa lagi pula hadis tu dhaif tapi dikuatkan. Kalau yang mengaji kaedah dia u'tudidha bisyawahida, dimengkuatkan. Hadis mutabak tu dhaif tapi ada pembantu dia panggil. Pembantu. Kalau orang petani macam kita buat rumah kayu dulu. Nah, rumah kayu kalau kata tiang 4, tiang 6, tapi di antara tiang ke tiang tu dia ada pula tu tiang panak-panak pendek-pendek dia panggil. Sini panggil tiang apa? Panggil apa? Tukak. Panggil apa? Kalau orang petani panggil tukak penyambut. Untuk mengkuatkan. Dari tiang ke tiang. Kadang-kadangnya jarak dia tu jauh. Maka kita ada pula tukak di bawah tu. Untuk mengkuatkan. Tu dia panggil, orang petani panggil tukak penyambut. Tapi sini tak ada dah rumah macam tu lah. Walau kenapa itu ibarat. Orang kata, sungguh pun hadis dari segi bahas cara ke hadis, ilmu hadis, daripada hadis murtabat yang dhaif dari segi istilah hadis. Tetapi ada penyokong dan pembantunya. Daripada ayat Quran seperti ayat wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah Ta'ala kata, dan beri peringatan olehmu. Maka sesungguhnya beri peringatan itu memberi manfaat ke orang-orang mukmin. Maka talqin ini satu bagai memperingatkan. Dan pula di antara hadis yang sahih setelah ditanamkan mayat, Rasulullah SAW perintah suruh pakat minta ampun kepada si mati, saudara kita mati itu. Istaghfiru. Meminta ampunkanlah lahu at-tasbita. Tolong minta ampunlah bagi si mati ini akan menetapkan iman dia telah tetap. Kita minta lagi Allah supaya bertambah tetap lagi. Itu maka hadis semacam tu dan ayat tadi mari jadi beri sokongan kepada hadis yang digalakkan talqin tadi. Jadi ala kulli hal kesimpulannya masalah talqin mayit kamu dia pada ditanamkan itu ulama khilaf. Tapi kalau kita yang pandai merojakkan kitab, tak masalah lah kita pandai tak? Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah ta'ala panjang dia sebut masalah tu. Jadi kesimpulannya dalam mazhab kita Syafi'i, kau yang diamalkan iaitulah yustahabbu, digalakkan bahawa talqinkan mayat setelah dikebumikan. Bila masanya? Ketika dia kamusan tanah. Sini panggil apa ni? Kamus juga panggil. Setelah kamusan tanah tu sama dengan muka permukaan bumi. Situlah
mula start duduk ke di hadapan mayit, silakan. Lepas tu lapar-lapar macam susun lah, masa dia susun dah. Itu di antaranya. Jadi tempat yang paling penting bagi kita, bila tak tahu ada masalah ni, masalah khilafiyah, tak boleh kita nak bergaduhkan. Sekalipun kita tak mau baca, tak boleh kita nak larang orang lain, tak boleh. Ia dah jadi masalahnya, jadi kita gidik larang orang lain. Sedangkan masalah khilaf, kita ingat tahu masalah khilaf itu adalah rahmat. Itu bab talqin mayat, bab dalam sembahyang harian pun kalau kira khilaf tu banyak sangat. Itulah di antara lain sakupau dengan talqin. Kemudian diiringi pula dengan masalah apa tadi yang kedua tadi? Macam mana lapar soalan tadi? Tapi bukan dari yang coba. Dan kami dari salah pasti apa? Masalah ilmu tauhid ni satu pan dia panggil, satu bagai ilmu. Bukan ilmu setelah ditadwin. Zaman Rasulullah SAW tidak ada kitab masa itu selain Al-Quran. Bila sebut Al-Kitab, ialah Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Bila sebut kitab, ialah Al-Quran. Zaman tu tidak ada lagi tadwin. Tidak jadi membuku-bukukan jadi kitab. Tak ada lagi. Bahkan zaman tu Rasulullah SAW larang, jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Quran. Kerana takut jadi bercampur aduk. Kerana wahyu diturunkan, kalamullah dibacakan. Maka juga apa ucapan Nabi SAW kalau ditulis takut jadi bercampur. Maka dia kata jangan kamu tulis daripada aku selain pada Quran. Hingga ada pula riwayat siapa dah tulis hapus. Kecuali ada beberapa orang sahabat pergi minta izin dengan Rasulullah SAW. Saya kalau tak tulis tu jadi mana sibuk tu tak nak ingat. Tu diizinkan dengan permintaan. Tu je. Kata tulis jadi kitab macam kita dah tengok kitab sekarang. Belum. Hanya ditulis tu Quran. Tulis pun tidak jadi ke mushaf. Mushaf kita dah panggil sebuah. Sebiji Quran kita panggil mushaf. Belum jadi mushaf lagi. Hanya tulis zaman tu dah. Cuma mari himpun ke jadi satu mushaf. Itu jadi buku tu. Itu zaman Khalifah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Diwak pengusuran oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ke satu mushaf. Kenapa? Memandang kepada masa tu sahabat. Banyak meninggal, mati. Apalagi orang-orang yang ingat Quran di dalam dada. Orang-orang hafaz Quran. Banyak mati kerana berlaku masalah. Berlaku peperangan terbesar antara masa Khalifah Abu Bakar dengan orang yang mengaku jadi Rasul. Iaitulah Musailamatul Kadzab. Beribu-ribu lah yang mati sebelah jumlah. Maka masuk ramailah di antara yang mati itu yang hafal Quran. Lalu Umar mari nampak rasa bimbang takut umat dia kemudian ni akan lupa Quran, hilang Quran. Lalu itulah dia buat pengusuran supaya dibuatkan buku, jadikan mushaf. Pada awal Abu Bakar juga radhiyallahu anhu tak berani nak buat kerana tilik pada perkara ni perkara rekodan. Dia panggil bid'ah pada istilah pada lurah. Tak berani. Dan lagi pula dia tak ada beri pesanan, wasiat ke. Maka itu pada hari pertama, Abu Bakar tak berani nak buat. Tapi Umar beri desakan lagi, demi Allah inilah baik. Kan memandang kepada maslahat. Dengan ringkas cerita, Abu Bakar pun diilham oleh Allah SWT setuju. Dua pendapat Umar itu. Lalu diperintahkan kepada yang pernah menulis wahyu Quran di masa Rasulullah SAW suruh tulis dijadikan mushaf. Tu lahirnya. Lepas tu ada perkara yang kita tak ada lagi. Mari sampai hampir lebih kurang dalam 100 tahun lah. Lebih kurangnya. Nak kata tu masa tu pula mari pula di antara lain Umar bin Abdul Aziz, khalifah daripada Bani Umayyah,
Mari satu pula bimbang takut-takut ilmu tu hilang. Kalau mengaji dengan guru, faham tapi tidak ada catat tulis taruh. Nanti orang belakang tu hilang. Nanti ilmu tu hilang. Maka diperintah kepada ulama yang ada masa itu mengajar di sampingnya tadwinkan kita. Tulis. Itulah timbul macam-macam tulis ilmu. Maka letakkan nama ilmu bercara ke syariat, zahir, bab puasa, bab sembahyang, solat. Maka panggil ilmu fan ilmu fiqh. Bila tuliskan mengenai dengan pegangan, mengesahkan Tuhan, letak nama ilmu tu ilmu tauhid. Dan juga dinamakan lagi ilmu usuluddin. Dan diletakkan juga ilmu asasuddin. Dan juga dipanggil ilmu kalam. Itu tentang letak nama ke ini ilmu. Supaya orang sekarang, kalau tak letak nama ilmu apa. Dipanggil tadwin. Jadi yang soal tadi, penting bagi kita ialah pegangan kita. Sama ada kita belajar dalam ada ilmu tauhid, dalam aktif belajar dalam bentuk istilah. Ataupun tidak. Pentingnya pegangan kita, akidah simpulan kita tu betul dengan wakil. Saf. Walaupun kita tak pandai nak sebut istilah-istilah. Kita nak contoh seperti baca Quran. Kita tak ada mengaji ilmu tajwid. Kita tidak belajar istilah ilmu qiraah. Sehingga kita tak pandai nak sebut ini apa dia panggil hukum 5. Ikhfa ke idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Izhar, haqiqi, syafawi dan sebagainya. Mat saja tu berapa mat panggilnya. Kita tak pandai dah sebut istilah. Tapi kalau suruh baca, cuma kamu baca Quran, nak dengar. Masuk sama guru baca. Kadang-kadang orang ni tak pandai baca surat. Tapi dia ingat. Baca Fatihah, ingat. Baca ni, dia ingat. Ke mana bila baca, guru yang dengar. Bacaanmu tu dah betul. Sah sembahyang kamu dengan bacaan seperti itu. Kita memperdengarkan bacaan kita kepada orang yang ahli fiqh untuk nak tahu sah tidak sah. Walaupun kurang elok dari segi bacaan dan segi tajwid. Itu betulnya. Kalau orang tu pandai ilmu tajwid, menceritakan ikhfa, izhar, idgham, pandai sebut istilah. Tapi bila baca, tak betul. Begitulah ilmu aqaid. Dalam bentuk kita penting sekalinya, pegangan kita tu. Sebab Allah Ta'ala perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika ila akhiril ayah. Allah perintah, maka fa'lam ay i'rif. Maka tahu olehmu, kenal olehmu. Allah perintahkan hamba-Nya supaya kenal dia. Tengok kita, kadang-kadang bila kita jadi pejabat, kita nak memperkenalkan diri. Memperkenalkan kita ni siapa, di mana tempat tinggalnya, apa jawatan kita nak memperkenalkan. Maka Allah Ta'ala perintah, kenal olehmu bahawasanya tidak ada yang berhak disembah. Yang disembah dengan sebenar-benar tidak ada selain Allah. Daripada makna itulah. Huraian dia jadikan satu ilmu panggil ilmu fan tauhid. Cuba kita tanya. Bagaimana awak pegang mengenai dengan Tuhan, ada ke tak ada? Cuba ada tak jawab? Ada ke tak ada? Ada. Kalau tanya hukum pula. Ada Tuhan itu wajib ke tidak wajib? Wajib. Jawab itu soalan. Yang ni mesti adanya. Tak terima, tak ada sama sekali. Tak ada, tak terima sama sekali dalam pegangan kita. Kalau ditanya lagi, apakah dalil? Apakah bukti yang menunjuk atas pegangan kamu kata Allah itu mesti ada? Kalau orang panas kata alam ini ataupun diri kita inilah yang menunjukkan kata
ada Tuhan yang menjadikan. Sekadar tu panggil ada dah dalil ijmali namanya. Sepitah lalu secara borong. Katanya panggil borong. Sini panggil macam tu. Panggil kah? Yang ni makna dalil ijma, dalil yang tak kuasa nak menghuraikan satu persatu. Itu panggil tafsil. Kalaupun pandai hurai satu persatu, tapi tak pandai pula nak menolakkan syubhat dan kesamaran. Kalau dia hurai, dalil kata adanya Tuhan, dalil ialah kita inilah dalil. Bagaimana yang mau ambil dalil kita, dalil kata kita ada Tuhan? Kerana berapa banyak kita duk perhati tak diri kelakuan kita ni. Berapa banyak yang kita mau tapi semua tak dapat. Dan berapa banyak pula perkara yang kita tak mau tapi tak lepas. Seperti susah, uzur, kesakitan. Kalau tu pilihan kita, kita mau tak? Mau tak pada sakit? Tak mau. Yang mau nasihat selama-lama. Tak mau pada kita hidup dalam kesusahan. Tak mau. Yang kita maunya hidup dalam kesenangan, aman, damai. Dalam sukaria. Kita tak suka duka. Maknanya. Tapi lepas tak? Daripada sakit. Tak lepas. Tak kita sakit. Keluarga kita. Jiran kita. Nah. Ini menunjukkan kata ada Tuhan yang mengaturkan. Itu sekadar tu pakai pandai urai. Tapi kalau orang buat jadi kesamaran, tak pandai kita nak tolak. Itu masih lagi sekadar dalil ijma. Pentingnya bila ada dalil, orang panggil lepas kita. Daripada Allah perintah suruh kenal dia dari segi adanya. Kemudian ada itu, kita ada. Tuhan pun yang ada. Perbezaan. Ada kita ini yang harus. Ada Allah itu yang dia yang wajib. Itu berbeza. Ada kita ni baru, ada Allah itu sedia dengan mana tidak ada permulaan. Jadi makna tadi itu ada pada kita. Hingga kita tak pandai nak urai. Jadi semoga-moga iman kita dah sah. Bila iman kita dah sah, ibadat dia bina di atas iman. Sebab dia innal ladzina amanu. Iman tu sebagai asas. Wa amilu. Tu sebagai bangunan di atas. Ni seperti kita ni, masjid ni. Di bawah tanah ni ada apa? Asas dia ada tapak. Kan? Tapak pula tak ada apa? Pocok turun tu. Panggil apa? Panggil apa? Paling. Tu. Paling. Tak maksud tak? Tu. Tumbuk turun tu. Kamai tu. Tu apa tu? Untuk nak mengukuhkan asas. Kemudian, tuang tapak pula. Sudah tu yang semua yang tadi tu dikamuskan. Tengok tak nampak. Saya nampak ni, daripada permukaan lantai ni, naik ke atas. Kalau 3 tingkat, 5 tingkat, kata gila. Besarnya apanya. Ini yang kita dapat pandang dengan mata. Begitulah amal. Paling tidak macam makna bagi la ilaha illallah duk tertanam. Macam tapak. Terkamus, tertutup. Tak didengar. Tak dilihat. Yang dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dengar. Ini panggil amal. Ada amal dah tu. Amanu makna dia tadi. Sebab itulah orang munafiqun. Walaupun dia ucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi kata dia buat bangunan. Tapi dia tak ada asas. Dalam hati dia tetap kufur. Wa ma hum bimu'minin. Hati dia tetap kufur. Hati dia ragu-ragu. Fi qulubihim maradun. Tapi ucapan, buat bangunan yang tidak ada asas. Bangunan yang tidak ada asas. Lepas tu bila dia semayang, bila orang yang lihat, yura'unan nas. Dia menunjuk pada manusia, kata dia tu solat. Tapi kalau jauh daripada mata manusia, terutama orang mukmin, dia tidak solat. Allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai mereka itu dari. Lalai dari tak semayang. Sebab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
dia tafsir allazina hum an salatihim sahun ayil munafiqun. Fawailul lil musallin ayil munafiqin. Sebab disifatkan dengan allazina hum an salatihim sahun. Jadi mereka itu ada solat, kebangunan dia ada. Mereka ada harta, keluar zakat. Kalau tak keluar zakat, nanti dirampas kan. Maka keluar juga dengan hati tak redha. Ada amalan, ada bangunan di atas. Tapi tapak tak ada. Sebab tu kata amalan zuhir buat boleh. Mengucap buat boleh. Tapi makna ucapan ada di sini. Ini kita orang mukmin semoga-moga turun menurun daripada ibu bapa kita orang mukmin, juga nenek moyang kita orang mukmin, jatuhkan kita anak cucu juga mukmin secara ikut dipanggil tab'an. Oleh yang demikian kita orang ada iman dah, anak cucu bagi orang mukmin sudah ada dah tapak, cuma kita bela dan jaga dan kawal. Alah itulah kita buat pengajian tambahan untuk nak mengukuhkan tapak yang telah ada bukan belum ada. Hingga kita tak mengaji dia, tak belajar jadi banyak, itu menyebabkan kita tu tak pandai nak urai. Kan? Sebab tu tak belajar ilmu tajwid tadilah. Sekadar kalau ramai nak belajar dengan kita untuk baca, membaca, dia pandai sikit, kita baca, dia dengar, ya betul. Tapi kalau murid tanya, ini panggil apa guru? Ini panggil apa ni dalam buku tajwid? Saya tak mengaji tajwid. Tu. Saya tak belajar ilmu tajwid, tak boleh nak cerita lah apa panggil ikhfa ke idgham ke. Nah, mutamasilai ke, mutajanisain ke, tak tahulah tu. Tapi dia ajar boleh. Pasal dia pandai berguru. Maka bila dia boleh, ada yang tak pandai nak belajar dengan dia baca Fatihah dan sebagainya ala qada. Dia ajar boleh. Tapi kalau murid tanya ini panggil apa, ni mak apa, mak tak tahu. Aku tak belajar tajwid. Tu bandingan. Ini sebab tu kalau bercakap dari segi akidah pegangan betul pada wakil. Sah. Walaupun tanya ini panggil apa. Sifat apa ini, ma'ani ke, ma'nawiyah ke, masalah salbiyah ke, tak tahu. Kita tak belajar istilah ilmu usul. Cukup bagi kita. Tetapi, sungguh pun begitu, ini untuk peribadi masing-masing. Atas diri perseorangan masing-masing kena erti jemaah. Ada kemudian masalah pandai siapa pandai tafsir itu wajib kifayah. Dalam seramai-ramai kena ada. Apa tu? Itu disediakan, dicadangkan kalau timbul pahaman-pahaman yang nak merusak akidah, yang inilah boleh bangun, mempertahankan, boleh menghuraikan satu persatu, ataupun boleh menolakkan sebahar. Kalau tidak ada langsung, tak boleh. Contoh macam qadhi. Macam pemimpin. Imarah. Bila kita duduk dalam satu kumpulan, mesti kena ada ketua. Tak boleh nak ada dengan tidak ada ketua. Mesti kena ada qadhi. Walaupun daruri. Maksud qadhi daruri, maknanya asal qadhi ni nak alim, mujtahid. Gak mana lagi nak sampai hari kemudian ni. Nanti tunggu yang tu tak cukup sifat lah. Tak cukup syarat. Tapi dah syarat sangat perlu sangat. Dia panggil daruri. Mesti kena latih. Tu banding begitulah. Begitu setiap ilmu. Selain pada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Untuk apa tu? Kalau timbul apa masalah, pahaman macam-macam, mesti ada orang yang menghuraikan. Bila keliru, kena ada yang menghurai, membeza antara ini yang sah, ini yang tidak sah. Itu je. Jadi, samalah yang kita tanya mengenai ilmu tauhid. Juga ilmu fiqh pun samalah. Masalah kita tak semayang hari-hari ni. Tak ada semayang tak tinggal. Tapi kalau tanya, sunat aba'ah, sunat hay'ah. Kadang-kadang kita tak semayang, dia tak pandai beza kan. Setahu aku, dalam semayang juga wajib semuanya. Tu setahu aku lah. Mana sunat aba'ah, tak tahu aku. Tu kebanyakan kita kan. Orang awam gitu. Tapi dia buat tu bila tengok, betul cara buat dia tu. Solat dia tu betul. Ada dengan tomak nina dia betul. Bacaan dia dengar betul. Cukup. Walaupun tak pandai nak mengata ini syaratnya, ini panggil rukun, ini sunat aba'ah, ini sunat hay'ah. Itu dia. Tapi fardu kifayah kena ada yang pandai begitu. Nanti nak hurai kalau ada permasalahan. Itulah
nak nyata kata Islam ini bila pukul dengan jalan ramai itu, dia panggil sangat-sangat luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati, tidak memaksakan diri seseorang pun illa wus'aha. Kalau kita kata turut asal lurah, malaikat enggak teluf, hak telus. Luah nak ayat katanya. Itulah hubungkan dengan masalah ilmu tauhid. Asal artinya ilmu mengesahkan Allah. Tak asal pada lurah. At-tauhid mengesahkan Allah. Yang ni iktikad kita Allah yang Maha Esa. Saja pada jadi Tuhan, ketuhanan, kepunyaan, saja. Dan juga yang berhak disembah pun hanya saja. Dan juga yang memberi bekas pada segala-galanya, saja. Itu dia panggil tauhid. Apa dia ni zat, tauhid sifat. Itu dia panggil dalam istilah semua tu. Itulah. Kalau sekian nak mensikir lagi dalam soalan apa dalam uraian tadi, boleh kita soal mensikir dalam tu. Boleh. Sama tahu kita nak pergi kepada soalan yang ketiga. Ataupun nak nanti soal saat tambah apa, boleh. Lepas tu kita hubungkan pergi kepada masalah perbezaan antara iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana kita maklum daripada hadis Jibril. Panggil masyhur dengan hadis Jibril kerana ceritanya Jibril datang ke mana ketika Nabi SAW bersama-sama dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Marilah seorang yang tak siapa kenal. Daripada kalangan sahabat tengok tak siapa kenal orang yang datang itu. Rupa-rupanya orang jauh, bukan orang tempatan. Orang dari jauh. Tapi ajibnya mari dari jauh tapi tak ada nampak tanda-tanda kepenatan. Sebab zaman dulu berjalan kaki kan. Bila mari penat ke lah berarti nampak lah penat-penat ni tak. Tak ada nampak penat. Jadi bukan orang jauh. Mana orang tempatan. Bila orang tempatan mesti ada yang kenal. Ni seramai sahabat tak kenal siapa itu. Itu panggil apa tu? Kena ke Jibril AS. Dia datang dengan rupa manusia. Nah, bila dia datang masuk mari dia minta izin. Nabi SAW duduk bersama-sama sahabat. Mari seorang lelaki. Dia kata, adakah aku izin? Saya nak mendekati. Nabi SAW jawab, udnu. Silakan. Hampir masuk. Dia minta lagi. Kali yang kedua, Nabi kata silakan. Kali yang ketiga, minta lagi. Silakan masuk. Maka dia pun masuk. Sahabat semua tengok. Tapi tengok dalam keadaan heran. Ajib. Siapa? Mung tengok aku. Kenal. Macam gitu. Masuk. Mari duduk pula ajib pula. Mari rapat pelaga lutut. Dengan lutut Nabi SAW. Rapatnya duduk pelaga lutut. Ini sahabat ajib. Kata ada riwayat. Dialah meletakkan, menghantarkan dua tangannya seorang lelaki itu di atas dua pahanya Rasulullah SAW. Tangan dia letak atas paha Rasulullah. Ajib orang ni. Macam orang kenal-kenal. Mana berita dengan kawan kan. Kalau orang tak tahu, rapat ni kawan nak rapat. Ajib. Lepas tu mereka tak tanya lain dah. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ajib. Akhbirni anil iman. Setengah katanya akhbirni anil Islam. Ada khilaf riwayat mana dulu yang dia tanya. Kata setengah iman, kata setengah Islam. Ala kulli hal, tiap-tiap satu dia tanya. Maka Nabi SAW jawab sebagaimana kita maklum rukun iman yang 6 itulah. Rukun iman ada 6 saja itulah. Ambil pada ada itu. Dia jawab, iman itu ialah bahawa aku beriman percaya dengan Allah dan dengan segala kitabnya, dengan segala nabinya, segala rasulnya dan segala malaikatnya dan dengan hari yang akhir dan hari kiamat dan juga dengan qada dan qadar. Jadi kita dah panggil rukun iman ada 6 perkara. Dalam pengajian kita ajar kanak-kanak bagainya. Sudah jawab cukup? Kata dia, sadaqta. Benar kau? Anjir sahabat. Dari Zuhir daripada tanya, rupanya orang jahil. Tapi bila dijawab, dia kata, sadaqta.
Rupa-rupanya dah pandai. Jadi anjib lah. Ada apa? Akhbirni anil Islam. Kau ceritakan daripada Islam tak apa dia. Maka Nabi pula jawab sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rukun Islam 5 kan. Bahawa kau mengucap kedua kalimah syahadah dan bahawa kau solat dan bahawa kau memberikan zakat, hendak kau puasa bulan Ramadan dan bahawa kau menunjukkan haji di apa dia Baitillahil Haram bagi mereka yang kuasa. Cukup 5. Maka dia kata sadaqta. Benar kau. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kau ceritakan aku daripada ihsan. Apa ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahawa aku beribadah akan Allah seakan-akan engkau itu lihatnya. Seakan-akan engkau pandang dia. Macam kita ada berdepan gini. Kerana nampak ni macam kita berdepan gini kan. Kalau kita berdepan dengan orang yang besar jawatan, pangkat besar, kok kita tenang kan. Tawaduk kita rendah kerana kebesaran dia, kita rendah. Kerana kelebihan dia, kita orang yang pangkat yang rendah, kita hormat padanya. Bila kita berdepan. Begitulah akau ibadatkan Allah itu seakan-akan. Akau tu lihat dia. Kalau mengaji dalam istilah ilmu tasawuf, panggil maqam musyahadah. Wa fa in lam takun tarahu fardu takdir. Maka jika akau tak nampak dia, akau tak lihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Tuhan kau itu lihat akan kau. Maknanya walaupun kita tak nampak dia, kita terasa kata dia senantiasa melihat kita. Tadi seakan-akan kita nampak dia, lihat dia. Kalau tidak pun, terasa kata kita tak nampak dia, kita ingat kata dia senantiasa melihatkan kita. Dia panggil dalam istilah tasawuf maqam muraqabah. Itu ihsan. Panjang lagi hadis itu sudah pada tu dengan ringkas cerita. Keluar lagi dia tanya apakah bilakah masa kiamat dan apakah tanda-tandanya. Habis, pakak pun pergi. Apa sahabat? Siapa orang tu? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas pada tu 3 hari bertemu aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya aku, Umar, mau tahu tak siapakah orang yang mari tanya kemarin? Mau tahu tak siapakah itu? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu. Kami tak tahu siapa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ia Jibril. Dia datang mari, rupa tanya aku. Sebenarnya ia nak mengajarkan kamu agama kamu. Jadi daripada situlah ulama rahimahumullah ta'ala ambil daripada mana ada itu, lalu dia buat ibarat macam mana dalam kitab-kitab. Dia kata, bila sebut perkataan agama, agama itu melengkapi 3 perkara. Bila sebut kata agama, melengkapi 3 perkara. Mana? Iman, Islam, ihsan. Bila kata orang punya agama, iman, Islam, ihsan. Agama melengkapi 3. Maka iman itulah huraian dan percaraan panjang lebarnya jadikan dalam ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Tak nama ilmu tu hurai tentang iman. Tak kalau beriman tak apa. Beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Hurai di sana. Sifat-sifat. Wajibat, mustahilat, jaizat. Hurai lagi tak? Ilmu usuluddin. Mengenai dengan kenalkan kitab, beriman dengan kitab Allah termasuk Quran dan lain. Beriman dengan Rasul, segala Rasul. Kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nazir, beriman dengan segala Nabi yang lain. Huraya semua adalah usuluddin. Mengenai dengan iman. Sampai kepada beriman dengan malaikat. Juga hurai di sana. Kita iktikadkan bahawa malaikat bukan lelaki, bukan perempuan.
Siapa yang tidak kata malaikat itu lelaki, fasik, haram, wajib bertaubat darinya. Siapa yang tidak kata malaikat itu perempuan, kufur ulama hukum. Tengok itu huraian adalah usuluddin. Lepas tu akhirnya beriman dengan al-yaumil akhir, hari kiamat. Kiamat mesti akan berlaku. Sekalipun kita tak tahu bilakah. Tak ada syarat nak tahu masa tertentu. Tak sudah buat kajian lah masa tertentu, tak ada siapa tahu. Baik, kalau kita nak buat kajian juga bahawa malaikat ni apa dia, hari kiamat, tahu manakah, bilakah lagi akan berlaku. Tak payah kajian tu, kaji di diri kita, bila kita nak mati. Kita mesti mati kan? Tapi bilakah saat mana kita mati? Tak siapa tahu. Bijak pandai pun tak siapa tahu. Aku mesti mati, tapi bilakah aku tak boleh jawab. Hari apa, bulan mana ke, bulan apa ke, saat apa, tak boleh tahu. Jadi, hak bersama dengan diri kita tak dapat kita ketahui kan? Maka bagaimana pula kiamat? Hanya kita beriman, kiamat mesti berlaku. Bilakah? Wallahu a'lam. Sebab tu dalam hadis tadi, bila malaikat Jibril lepas tanya iman, Islam, ihsan tadi, dia tanya, mata sa'ah? Bilakah kiamat berlaku? Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah aku yang ditanyakan darinya itu, bukan aku yang lebih tahu daripada yang menanya. Arti yang menanya kamu, hey Jibril, tak tahu? Aku pun tak tahu sama. Ini mana kata ini suatu ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Walaupun perkara tu ghaib, kita percaya. Kiamat akan berlaku. Mati, kita mesti mati. Kita tahu kita. Lepas tu beriman pula dengan qada dan qadar. Itu huraian iman dalam ilmu usuluddin. Manakala Islam, Islam itu amalan lah. Itu huraian dalam kitab fiqh. Mulai daripada bicara rubuk ibadat. Bila sebut ibadat, melengkapi sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Lepas tu barang yang berkaitan dengannya daripada wuduk, daripada tayammum, daripada mandi, cara hadak. Itu sakupat dengan rubuk ibadah. Huraian dalam fiqh. Lepas tu pergi kepada muamalat dalam fiqh. Cara kerja buat harian, cari kehidupan, gapo berjual, beli, sewa, menyewa, upah-mengupah, gaji dan sebagainya. Itu huraian dalam kitab fiqh mengenai muamalat. Lepas tu munakahat, rubuk yang ketiga berkaitan dengan berumah tangga. Kena jaga nasab tu, ada kemunakahat, ada rukun, ada syarat, ada bab, apa semua tu huraian dalam fiqh. Tu masih dalam Islam. Apa tu? Dan juga rubuk yang jenayah. Jenayah. Orang yang buat salah kepada yang ni, buat zalim ke yang tu, buat nyaya, tipu, raya, rapah, harta. Tu masalah bab jinayat. Semua tu bercara dalam fiqh. Jadi ke syariat. Tu ada pemimpin, ada apa tu? Pemimpin yang adil, apa tu lah masalah bercara Islam tadi. Jadi meliputilah agama ni. Lepas tu ihsan tak apa ihsan. Ni hukum yang dapat hati. Kalau kita sembahyang, itu elok dah rukunnya cukup, rukun solat kita. Syarat-syarat nak sah pun cukup. Kalau bentar ke sembahyang yang begitu rupa, apa nak kata? Semua hukum sah. Bila hukum sembahyang kita dah sah, mana ma yu'taddu bihi. Barang yang boleh dibilang, dibuat kira dah dengannya. Arti lepas dari gugur tutup tawajib. Tetapi terima kau tak terima, hak tu pula pada ihsan. Ikhlas kau tak ikhlas dalam mengejar. Hak tu cara ke ihsan bercara dari ilmu tasawuf. Dalam tu baik mari kita sipunya ilmu usuluddin, fiqh, tasawuf. Tiga-tiganya panggil al-ilmu syar'i. Ni ilmu syar'i. Ni ilmu syar'i. Maka dalam ilmu syar'i tiga-tiga tadi ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada sunnah muakkadah. Hak wajib ain seperti sembahyang 5 waktu tiap-tiap. Tak boleh nak ganti, nak wakil pada orang lain kan. Begitu juga puasa. Maka bila wajib ain, mesti belajar kita pun fardu ain. Kerana amalan harian kita yang. Ada pun lain pada tu fardu kifayah. Contohnya, mengaji belajar bab perniagaan, berniaga. Kita tak ada nak berniaga.
belajar juga, itu baik. Tahu hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau kita main azam hati nak berniaga, wajib ain kita belajar bab berniaga. Karena takut silap dalam berniaga. Lama jadi reba, tipu menipu, jadi mutafifin ke. Wailul lil mutafifin, menyuka timbang. Tu tak betul. Reba tak reba. Wajib ain nak belajar apa dia? Bab tijarah jika kita azam nak berniaga. Tapi tak mau berniaga, nak belajar tahu saja hukum Allah mengenai dengan berniaga. Itu duk tangga fardu kifayah. Paling kurang sunnah muakkadah. Sia-sia tak sama sekali. Hingga ulama mengatakan bermasyhur dengan ilmu syarak itu lebih afdal daripada ibadat sunat. Kalau sembahyang 100 rakaat. Sekalipun kita belajar masyhur dengan ilmu syarak yang kita tak boleh amal sekalipun. Seperti kita orang susah, orang fakir, belajar cakap keluar zakat gini. Sedangkan kita tak ada wajib, tak kita zakat pun, kita belajar tahu. Itu sunnah muakkadah. Itu masyhur dengan ilmu. Itulah perbezaan iman, Islam, ihsan. Tetapi, dua perkataan iman dan Islam, kalau kita sebut satu. Iman, orang mukmin melengkapi Islam. Kita sebut, ni orang Muslim, orang Islam melengkapi iman. Tapi kalau kita sebut dua sekali, iman dan Islam, lain. Iman, habuah batin. Akidah, pegangan. Islam, habuah ingkiyat zahiri. Seperti kita nak contoh. Orang Islam, kalau soal, bak solat, dia tak solat. Solat lima waktu, dia tak solat. Tapi kalau kita nak soal, iman dia kata ada. Zuhir Islam tak ada tu. Zuhir Islam, ingkiyat tak ada. Tapi kalau tanya bak iman, apa kata kamu yang kamu tidak solat 5 waktu, aku tengok mu tak solat, aku nak tanya kamu, apa pegangan kamu mengenai solat 5 waktu tiap-tiap hari? Apa hukum? Wajib, kata dia. Wajib. Wajib ain. Dia kata begitu. Kenapa kamu tak solat? Ya, aku tak solat ni soal amalah aku. Nafsu aku. Tapi aku tahu wajib. Apa etika wajib? Di segi iman, dia ada. Di segi zuhir Islam, dia tak ada. Kan dia tak ada ingkiyat. Nanti kata bila sebut iman dan Islam, lain. Begitu juga puasa Ramadan di atas orang yang tidak ada keuzuran yang dibenarkan, wajib. Tak puasa juga, itu dia tengah haram. Etika yang pegang begitu. Betul. Iman dia tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tu solat, tapi etika sebenarnya tak wajib pun, apa kamu semayang dah lah? Aku tak semayang taklid. Ayah aku marah. Etika dia tak ada wajib. Itu kufur. Sekalipun solat. Itu berlainan antara iman dan Islam. Iman habuat asas. Macam tadilah. Tengok tak nampak macam asas di bawah masjid ni. Tapak turun di asas ni banyak ni bawah. Itu merupakan iman. Yang daripada sini naik ke atas. Ini panggil Islam. Kita tengok nampak lah. Begitu di antara. Lepas tu nak mengelakkan ihsan. Dengan ikhlas. Dengan jujur hati. Kalau bercakap pun mulut begitu. Hati yang sama. Itu bab ihsan. Ihsan. Sebab tu dia panggil apa? Ihsan itu syartun li kamalil iman wal Islam. Ihsan itu syarat bagi sempurnakan iman dan Islam. Itulah di antara. Selepas pada tu, masa kita pun sudah, kalau jam sini ke 9:30. Dah 9:30. Tapi kalau kita di sana, masih awal lagi. 8:30 baru. Kita sana. Baik. Jadi setelah sampai ke sini, adakah nak soal tambahan di atas yang huraian tadi ataupun macam mana? Terserahlah. Kerana datang tu dah lewat sikit je dah. Boleh. Masalah tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkasnya itu soalan saya berkaitan dengan hukum tanasuk arwah. Ataupun dalam maulidi sebut reincarnation. Iaitu terjemahnya betul bahan semula
Roh tu mana kena hadir ke dalam jasad manusia yang lain ataupun jasad binatang dan sebagainya lah. Ya. Kita ni tengah disebabkan tempat mati di dalam syarikat Nabi lah, termasuk dalam television bertemu dengan sallallahu. Ya. Ya, baik. Tanasukh bernasakh bersalin-salin. Nak boleh arti gitu? Nah, bersalin-salin. Maknanya roh, nyawa. Sini panggil nyawa dah. Panggil nyawa. Yang sekarang kita ni jasad. Kita ni panggil tubuh. Panggil tubuh dah. Tubuh tubuh patut ada campur dengan arak, tubuh badan. Badan arak pula kan? Tubuh campur dengan badan, tubuh badan. Lepas tu kalau manusia dia panggil rang. Menasabah ni kita panggil kerangka. Rangka. Dekat-dekat lah tu. Ni mana ni rupa kerangka lah ni. Tapi kerangka biasa kita pakai kerangka ni bentuk tulang-tulang gitu lah. Yang tidak disalut dengan daging dan sebagainya. Walaupun ini kita panggil tubuh. Maka yang ada di dalam tubuh kita Allah Ta'ala menjadikan roh. Tetapi hakikat roh tak siapa diketahuikan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jawab sekadar itu. Jadi kerana Yahudi ahli kitab muafakat mereka sepena soalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 soalan. Dan dia selalu dia kata kalau 3 soalan dia jawab semua 3 soalan menunjuk kata bukan rasul. Kalau dia tak boleh jawab semua pun menunjuk kata bukan rasul. Bijak. Bijak cara dia lah. Manakala dia jawab semua 3 soalan menunjukkan dia bukan rasul. Kalau dia tidak jawab semua pun menunjuk kata bukan rasul. Tengok dia nak soal orang tu. Oi, dia ada dah. Persediaan untuk dia. Bila ditanya satu suruh minta dengan Nabi SAW cerita ke Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita ke Zulqarnain. Yang ketiga minta apakah roh. Bila disoal dengan ringkas cerita, Nabi pun SAW wahyu datang tu suratul Kahfi. Menyatakan Ashabul Kahfi. Dan juga menyatakan Zulqarnain. Tentang roh, tahu dulu kata wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka tanya Muhammad tentang roh. Maka menjawab bila soal nanti menjawab. Ul kata olehmu pada menjawab ar-ruhu min amri rabbi. Roh nyawa itu dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kamu apa dia daripada ilmu malaikat hanya sedikit-sedikit saja. Artinya hakikat roh tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Adapun kalau sekadar ni boleh daripada zat ke sifat. Itu boleh sekadar tu zat. Ataupun dengan kata lain bila zat makhluk, zat baru tambah nama lagi jirim. Jisim sekadar tu boleh. Dalilnya dalil ulama memberi takrif antara zat dan sifat. Iaitu barang yang ada secara tidak menumpang ada di yang lain. Itu panggil zat. Dan bila yang ada, tak boleh nak ada sendiri. Mesti ada di yang lain. Maka itu panggil sifat. Maka roh ni, walaupun sekarang ni dia pada berdelira, bermesra dalam diri. Tapi dia boleh asing dengan dalil dicabut. Roh tu oleh malakul maut kan. Cabut asing daripada jasad. Bila asing maka dia terasing daripada jasad. Ini menunjuk kata dia adalah zat. Kata dia adalah jirim. Dia adalah jisim. Tengok panggil beza dengan kita ini. Jasad ini jirim kathib. Ada roh jirim latif. Beza situ ya. Nah, ada apa hakikat? Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Kemudian dalam agama kita mengajarkan bahawa roh itu bila dicabut daripada badan, maka disimpan ke tempat tertentu. Nah sebab roh orang mukmin disimpan ke satu tempat, roh orang kufur disimpan ke satu tempat. Di samping itu pula, bagi roh orang mukmin yang ada mempunyai kelebihan, mati di atas suatu amalan yang lebih, maka
roh dia tu diberi bebas. Sebab dia boleh bawa diri. Saya ingat dia katakan roh orang mati syahid, syahid makrikah, dia disimpan ke dalam biang borongan. Macam kita duduk dalam kapal. Kapal terbang kita, manusia penuh beratus-ratus dalam kapal. Maka kapal terbang tu. Nak pergi mana boleh duduk tengok, duduk dalam kapal boleh duduk tengok. Kan? Maka roh ialah main daripada roh dan daripada jirim. Roh daripada jisim yang latif. Bukan zat atau bukan dia bersifat roh tu. Kemudian roh orang mukmin dia letak tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tak ada dari riwayat kata bila roh seorang tu mati mai masuk dalam jasad yang lain, dia panggil fikratut tanasus tadi. Tu panggil bersalin-salin. Roh yang mati dah mai masuk dalam roh budak kecil dah. Allah Ta'ala menjadi roh suku zuriat Adam. Hak yang meninggal roh cara dia. Hingga diizin pada dia tu untuk apa dia tu mari menjelma ke dalam badan-badannya izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Roh karamat. Itu punya karamat. Ini karamat dia bukan bersalin-salin dah. Bukan bersalin. Dia kata roh orang mati dulu, mari masuk dalam badan yang ni pula. Ni roh ni lah jadi ni. Bukan. Dia panggil itu fikratut tanasuh. Ini pikiran orang yang intikak bersalin-salin. Badan ke badan. Itu bukan dalam intikak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu orang panggil pahaman yang lain pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita pandai tengok kitab, tengok dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu macam-macam lah firqah yang pecah tu macam-macam. Sebab itulah yang Nabi SAW dia dah wasiat dulu. Dia kata, Iyakum wa muhdatsatil umur. Di antara lain, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa hidup lepas padaku, kalau siapa umur panjang lepas padaku, nanti akan lihatlah perselisihan yang amat banyak. Sebab tu lepas pada dia meninggal juga, mulailah apa dia ni berlaku perpecahan terus menerus bagi-bagilah. Maka dia besarnya, maka kamu fa'alaikum bisunnati. Maka di antaranya karena alaikum bisunnati daripada ahli sunnah wa sunnatil khulafa, itu isyarat pada wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu masalah pegangan tanasuh tadi, itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Untuk kali terpandai tengok kita, rajak dari kita Al-Farqu Bainal Firaq tu, dia macam-macam daripada muslimin pecah tu berapa puluh firqah. Bawa pada siapa kufur, murtad, na'udzubillah, macam-macam lah pula tu. Tu kalau bagi orang yang pandai tengok kita di situ, ada sebutlah tentang fikratit tanasuh dia panggil. Dan Islam, apa nama maqalat Islamiyin bagi Abil Hasan Al-Asy'ari ada sebut mengenai ini. Jadi ulama sudah jaga siap-siap. Sebab tu yang kata awal tadi, masalah ilmu tauhid wajib kifayah kena ada yang pandai dalil tafsir. Bima takut begini ni, sebab asal keliru lagi, siapa nak urai bila tak ada. Ini tempat masalah. Dan jadi satu kewajipan lah di atas orang yang otaknya cergah, kecerdikan dia tu, kecergas dia ada, mesti dia kena belajar cara mendalami. Mesti belajar cara mendalami. Bandingkan juga tengok contoh berlaku COVID baru ni bukan? Bila berlakunya COVID baru ni, apabila orang mati, tengok kita tu lebay, kita keluarga si mati, tak boleh mendekati bukan? Berlaku ni kan? Tak boleh mendekati, hanya orang tertentu je boleh. Kalau ibu kita mati, ayah mahu kita pak anak tak boleh nak masuk. Kalau kita bukan keahlian dalam medan tu kan? Hanya dibenar khususi saja. Tengok. Tu yang kita nak boleh tengok contoh kata, apabila berlaku macam nak orang yang mahal bijak pandai baru boleh mendekati. Sebab dia panggil fardu kifayah.
perkara nak berlaku tak tahu lagi ke datang apa nak berlaku, fahaman apa nak ada tak tahu. Tapi kita dah bersedia. Sebab itulah ilmu kedoktoran, ilmu tib juga fardu kifayah. Kalau tak ada orang pandai ilmu kedoktoran, ilmu cakap bomo, wajib kifayah mesti kena ada. Kerana orang sakit selalu berlaku. Sakit luar biasa, sakit macam-macam sakit. Berhajat kepada doktor bomo. Yakni cara mengubat. Atau bagai-bagai penyakit lah. Begitu fahaman pun macam-macam fahaman. Nampak tu kena ada fardu kifayah. Apalagi bila dah lahir nanti, mesti kita fardu ain kena belajar untuk nak pandai beza. Jadi kesimpulannya, fikratut tanasuq, itu apa iktikad bersalin-salin roh daripada yang tua masuk dalam kanak-kanak, yang dah mati roh je main masuk dalam apa ni jadi pakar roh ni, itu tidak. Adapun lahir masalah karamat lain. Karamat lain yang luar biasa. Itu karamat lain. Nah, masalah kadang-kadang seorang itu mimpi ayah balik. Nah, kadang-kadang ada orang juga boleh bercakap dengan ibu bapa. Sedangkan ibu bapa sudah mati. Itu karamat. Lain. Yang ni itikad tu, bila orang mati lama, roh tu memang masuk dalam anak. Masuk dalam cucu. Hatta siapa masuk dalam binatang pun ada kata tak. Jadi boleh buat kesimpulan kata, itu fahaman bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa itu nak tahu selanjutnya? Kita mengaji dari kitab-kitab dia lah. InsyaAllah ta'ala. Itu. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. InsyaAllah lagi 2 minggu kita akan masuk ke Ramadan. Jadi kami ini semua ini berpohon. Kerana Bapa sehat dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dan juga dari sudut insan. Betul. Kami ini faith without emphasis now that in the boats and names and that. Setiap anda mohon nasihat kepada Bapa untuk kami melati rohnya akan datang. InsyaAllah. Nasihat itu. Ya Alhamdulillah. Hal terakhir ini dalam bentuk nasihat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ad-dinun nasihah. Satu riwayat, inna ad-dinan nasihah. Lebih kuat lagi. Sesungguh agama ialah nasihat. Nasihat banyak kita ambil kelima Arab dijadikan Melayu kan. Nasihat. Jadi perkataan nasihat asal dari segi lughah arti menyuci dan membersihkan. Nasahatul amal, nasahatul asal an-syam'. Apa dia? Membersihkan akan madu daripada lilinnya. Kan? Orang petani panggil menisan madu, dia tak panggil madu saja. Tu orang petani. Kalau panggil madu saja tu, kita pakai makna ibu tu sendiri. Lebah. Tu lughah orang petani. Kalau kata madu, kena ke ibu dia tu. Sini panggil lebah kan. Tapi kalau muraknya hanya sini panggil madu, orang petani panggil menisan madu. Tak panggil madu saja. Menisan madu. Nah, baik. Jadi, menisan madu kan orang ambil daripada itu dia tu, sangka dia kan, panggil apa sini? Sarang. Sarang dia tu. Kan kadang-kadang kita ambil dia ada bercampur kan. Ada luar lah sisa-sisa dia tu, campur dengan madu tadi. Maka, untuk nak menyucikan madu daripada lilin yang bercampur tu, lalu ditapiskan. Tasfiyah. Tu lurah-lurah. Kita lurah petani panggil tapis. Sini cakap dah tapis. Tapis untuk nak menyuci semasalah kalau air ni ada sampah. Ataupun air ni dah masuk semut. Maka kita nak macam mana? Kita ambil satu penapis. Kita tuah dia dalam tu, maka tapis dia tu lekat ke segala sampah-sampah. Untuk nak membersihkan. Itu panggil nasihat. Arti menapiskan. Yakni membersihkan. Menyucikan. Arti agama ialah nasihat.
Agama ialah menyucikan. Itu sampai kelimanya paling pendek ni, balarah dalam hadis. Nabi SAW dia ucap kelimanya pendek, tapi jawami'ul kalim. Satu perkataan yang dia guna bahasa tu, meliputi isi kandungan dia tu luas sangat. Tengok dia kata, agama ialah nasihat. Oh, seolah tak ada yang lain dah. Ad-dinun nasihah. Kalau mengaji ilmu balaghah, makrifah dua taraf, memberi pada hasar. Ad-din, agama itu maklum, makrifah. Ad-din, yang din mana? Inna ad-dina indallahi Islam. Kata ad-din ayat Islam. Ialah an-nasihah, hanya nasihat. Apa nasihat? Arti menyuci, membersihkan. Bila pendek, menyuci dan membersih, kita rasa tak cukup lagi, kita rendah pahaman ni, kena tanya lagi. Bagi siapa ya Rasulullah? Tanya, bila liman? Agama ialah menyuci. Bagi siapa? Orang tanya dia. Maka dia jawab, lillah. Agama ialah menyucikan. Menyucikan bagi siapa? Menyucikan Allah. Macam mana kita faham? Menyucikan Allah. Bagi orang faham, menyuci bagaimana Allah, sedangkan Allah yang maha suci. Tahu tak? Allah yang maha suci tak berhajat kepada menyucikan. Sebab kata air dah suci, tak perlu lagi kepada menyuci. Air sudah tertapis, bersih, tak perlu lagi kepada membersihkan kerana dah bersih. Kalau gitu menyucikan bagi Allah. Dengan makna macam mana? Sedangkan Allah maha suci. Oh, maknanya menyucikan Allah arti menyucikan pegangan kita ni mengenai Allah. Ada tu usul dia dah tu. Tu menyuci bagi Allah. Kamu itikad bagaimana mengenai Allah? Allah maha suci daripada segala sifat yang tidak layak dengannya. Oleh itu Allah maha suci daripada segala sifat kekurangan. Allah bersifat dengan sifat ketuanan. Maka nak jadi Tuhan, mesti dia ada maha kuasa. Allah itu mesti berkehendak kepadanya oleh semua barang yang lain. Artinya Allah itu yang maha esa. Kalau berbilang, ada yang tak perlu padanya. Tengok kita kalau berbilang dua. Ni berhajat pada yang ni, tak perlu pada yang satu lagi. Oh, yang ni berhajat pada ni, tak berhajat pada yang satu lagi. Allah maha suci. Bila Allah maha suci, kita tikakkan bahawa Allah itu mesti adanya, sedianya, bersalahannya bagi setiap makhluk. Mesti maha esa-esanya. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang boleh menghalabi kerana dia menegak. Masalah amal kita dah bawa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang menghala beri bagi barang yang aku menahankan. Dan tidak ada yang menghalangkan bagi barang yang aku beri. Tak ada siapa nak halang. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa boleh menolak barang yang telah kau menentukan. Tu masalah kata menyucikan. Tu nasihat. Arti kembali balik pada diri sendiri. Tengok sebab tadi. Etika roh bersalin-salin. Tu tak suci tu. Tak suci. Kena menyucikan. Aktif menyucikan etika kita. Tadi nasihat. Dan bagi siapa lagi? Bagi Rasul. Sedangkan Rasul ni maksum. Apa tu? Kita kena menyuci kita. Arti kita etika ke orang jadi Rasul adalah benar. Sedik. Orang jadi Rasul ialah amanah. Betul. Betul apa yang dia kata. Itu kita etika dia lah. Dia cerita kata kita akan mati. Lepas mati akan hidup balik. Kita akan ada kiamat. Siapa yang kata? Dia kata. Wajib kita etika benar apa yang dia kata. Suci. Bukan menyucikan Rasul. Menyucikan kita ni lah. Kalau kita, ya kau mati hidup balik. Kita ni tak sucinya. Rasul maha suci. Jadi kembali klik pada diri. Itu kata bila klik sini. Asas tadi pada iman tadi, Islam tadi dan apa dia ihsan. Bila kita solat,
bila kita nak puasa Ramadan baik kita akan hadapi ni. Ingat siapa dia ajar pada kita doa kan. Walaupun itu tak sampai hanya tak banyak lagi tapi kita boleh dah doa semoga Allah Taala melanjutkan umur kita sampai ke bulan yang dibarakati. Allahumma ballighna. Allah mabarik lana fi Rajabin. Wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Boleh kita doakan ya Allah berkatlah bagi kami daripada Rajab, daripada Rajab lagi minta aja tu kan. Apalagi dalam Sya'ban ni minta Allah Taala berkatkah dan ya Allah minta Kau menyampaikan kami hingga sampai bulan Ramadan. Seolah-olah kali tu cakap agak ya Allah panjangkanlah umurku sikit lagi dah sempat dengan Ramadan. Kan? Karena bulan yang datang pada hari kata, wahai manusia, sudah datangnya bulan yang sangat mulia, penghulu segala bulan. Dan pula bulan tu, bulan yang ada satu malam, ialah amalan dia tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia tidak ada di bulan lain. Oleh itulah kita minta Allah Ta'ala menyampai sampai situ. Maka bila kita dah menghadapi situ, klik kepada tadi, iaitu kita tahu ke rukun syaratnya dan ikhlas hati kita dalam mengamalkannya. Sama ada puasa dan pula di mana tu pula kita adakan solat. Maka semua tu buat dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang suka. Lepas tu qadar mampulah. Iza amatukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka datangkanlah qadar kamu mampu. Tengok. Qadar kita mampu. Sedikit pun asalkan bersih. Banyak kalau tak bersih, lebih yang sedikit hak bersih. Itulah mana pentingnya kita berazam dan kita doa sebagaimana diajar dalam hadis tadi. Kita doa semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita lagi supaya kita sempat dengan bulan Ramadan. Maka dalam azam kita tu, niat kita yang kuat. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat azam orang mukmin tu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Setengah ulama menghurai kata, kerana amal tu terkadang dicampur dengan ria, dicampur dengan ujub, dengan apa. Itu suatu perkara yang merosakkan. Tapi niat, azam kita kuat bulat, itu lebih baik daripada amal. Pada sambung lagi dia kata, wa amalul munafiqi khairum min niyatihi. Amal orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Kerana niat mereka buruk. Niat mereka nak meruntuhkan. Niat mereka nak menghancurkan. Tetapi amal mereka baik sekali. Dia tunjuk nampak khusyuk cara semayang. Nampak teratur. Tapi hati buruk. Ini mana hadis-hadis macam ni menggalakkan kepada kita bahawa bersihkan niat kita. Bila bersih dipanggil ihsan. Ihsan di sini. Bila kita bersih sini, apa yang kita buat walaupun sedikit, orang kata ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ihsan tadi. Ihsan tadi. Itulah. Jadi semoga-moga kita dah menghadapi bulan yang mulia, bulan yang dibarakati. Dia dipanggil ke penghulu segala bulan. Kita tak tahu bahawa kita nak sempat dan ke tidak. Sempat ke tak sempat tak tahu. Lalu tu kita berdoa minta Allah SWT menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Bukan sekadar sampai saja. Dengan kita ikhlaskan hati dalam menyambutkan Ramadan. Sama ada dalam betul. Apa dia puasa di waktu siang. Dan juganya qiyam di waktu malam. Semoga-moga Allah SWT menyampaikan kita. Semoga-moga Allah Ta'ala memberi sihat kepada kita. Semoga-moga Allah melanjutkan umur kita. Dapat kita bertemu lagi bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang diampunkan padanya dosa. Dan bulan yang dibuka padanya pintu-pintu syurga kerana hormat. Dan bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka. Dan bulan yang diselak akan dibelenggu akan
syaitan-syaitan. Itulah dia sebab itulah kita azam bersama dengan azam kita, dengan niat kita yang bersih. Allah mengetahuinya sama ada sempat tak sempat. Semoga-moga azam kita tak sia-sia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhiril hadis. Nampaknya sekadar inilah saja dulu. Semoga-moga dengan penyampaian diberi tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu lagi insya-Allah di lain kali, kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita cukup dulu sekadar ini. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa liazwajina wa liauladina wa lizurriyatina wa limasyayikhina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.